Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, pengurusi dan juga ahli yang terkuasa serta imam-imam Masjid Al-Junaid, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla sebanyak-banyaknya, kerana dengan limpah kurnia Allah dapat saya sampai ke kampung Cincin. Saya peringkat awal ingat ke Cincin tu cincin, rupanya bacaan dua huruf, cincin, dua kali. Itu berbeza dia punya qiraat. Jadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah saya dapat bertemu dengan para jemaah sekalian, di mana bagi saya lah hubungan di antara arwah bapa saya ni dengan orang di Melaka ni memang lama, khususnya di kampung Umbai. Mungkin orang sini panggil, kalau kita kenal arwah Tuan Guru Haji Hussein. Tuan Guru Haji Hussein tu, itu guru dia pertama dalam bahasa Arab. Tapi di Kelantan, Tuan Guru Haji Hussein kan pergi ke Kelantan, ada satu pondok di situ. Jadi hubungan sentiasa ada. Jadi alhamdulillah pada malam ini pun mungkin sebahagian daripada kita ada yang mengenali, khususnya sebagaimana yang dimaklum tadi, tak jumpa di alam nyata tapi jumpa di alam maya nama dia. Jadi itu alam maya. Sebab dunia sekarang ini sempit sudah. Melalui alam maya kita boleh bertemu. Cuma saya minta maaf, saya tak sempat nak jawab pantun tuan pengurusi tadi. Saya pun tak sangka dia ambil nama Kuala Kerai tu boleh pantun dah. Kita nak kan jawab tak kena, tak sedap pula. Para jemaah sekalian muslimin dan juga muslimat, alhamdulillah, dalam tazkirah ringkas saya ni, saya rasa tak sempat tengok muka, 3 muka dah. Saya nak tengok muka buku saya je. Sebab kita tahu dalam cara Nabi SAW, kata di para sahabat, kana yatakhawwaluna, kata di sahabat, Nabi ni dia pilih masa. Masa nak kuliah, dia tak cakap setiap masa. Sebab dia bimbang, takut orang jadi jemu terlalu lama. Jadi ringkas dan padat itu lebih utama daripada panjang yang akhirnya kita tak ingat apa kan. Cuma kalau keluar Kelantan lebih sikit tu kena maklum lah. Baiklah, tajuk yang saya nak bincang dengan para jemaah ini iaitulah tentang masalah penyakit yang melanda kita. Penyakit demam, denggi itu kerja orang pejabat kesihatan. Yang saya nak sebut ini, para ulama, ashabul qulub dia panggil, ulama yang selalu membincangkan tentang hati. Mereka mengatakan hati manusia ini ada 2 jenis. Satu dia panggil qalbun salim. Qalbun salim itulah yang kita nak, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bahagia, yang sejahtera siapa? Orang yang datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan hati yang sejahtera. Sejahtera daripada apa? Yang pertama sekali, sejahtera daripada syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, sejahtera daripada sebarang keraguan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sejahtera daripada penyakit-penyakit dalam hati kita yang disenaraikan oleh sebahagian daripada ulama. Contohnya dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia letak senarai itu ada 10 perkara. Penyakit riak, hasad, dengki, marah, berdendam dengan orang, takabur. Itu dipanggil penyakit-penyakit yang tidak ada pada hati manusia ni. Maka dia jumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan qalb salim, hati yang sejahtera. Kemudian kita tengok pula ada satu kategori lagi, dia panggil al-qalbul marid.
hati yang sakit. Kata di ahli-ahli kesihatan, sakit hati dengan hati sakit, yang mana payah nak ubat? Ya. Kalau hati sakit, senang. Bawa pergi hospital, doktor bagi ubat. Betul tak? Kalau tak cukup ubat, dia potong buang. Dia tanam yang lain. Boleh. Tapi kalau hati sakit, apa nak buat? Itu bahaya. Hati sakit dengan sakit hati. Kalau tak kata sakit hati, sudah. Nak buat kerja pun tak boleh. Hidup pun tak tenang. Segala perkara tak jadi nak buat. Sebab sakit hati dah. Maka hati yang bermasalah ini terbagi kepada dua kategori lagi. Yang pertama dia panggil qalbul qasi. Hati yang sudah keras. Yang sudah keras ini wal'iyazubillah, dia sudah sampai peringkat mati hati. Jadi yang mati ini, itu dia panggil hati orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta berlindung Allah Ta'ala daripadanya. Satu lagi disebut dengan nama al-qalbu al-marid, hati yang sakit. Jadi hati yang sakit itu, maka itu boleh diubati. Cuma kesakitan hati kita tu, dia panggil pasang surut. Ada timbang tara turun naik. Sehingga para ulama mengatakan sakitnya hati itu ada 4 kategori. Satu dia panggil fasad, mana rusak hati itu. Yang kedua dhaf, lemah. Mana kalau rusak tu berat benar dah kan. Mungkin solat pun tidak. Yang ni lemah. Yang lemah ni pun ada masalah juga kita. Mana dia ada keimanan ada dalam hati, tapi orang panggil dhaif, lemah. Yang ketiga dia panggil nuqsan, hati yang kurang, tak boleh nak fikir dengan cara baik. Yang keempat zulmah, dia hati yang sudah gelap hati dia, sebab dikurungi oleh karak-karak yang ada. Pembahagian yang ketiga masalah hati ini disebut oleh para ulama, hati itu juga terbagi pada 2 lagi. Satu dia panggil penyakit yang melanda hati kita melalui syahwat. Syahwat, keinginan nafsu. Itu kategori. Hati sakit tadi duduk di mana-mana, diserang oleh melalui syahwat. Yang kedua, diserang oleh syubhat. Syubhat maknanya segala keraguan yang ditimbulkan oleh syaitan, dan juga pemikiran kita yang bermasalah, maka dia akan timbul perkara ini. Jadi insya-Allah saya akan fokuskan perbincangan kita dalam dua tajuk, iaitulah penyakit syahwat. Syahwat ni benda dalam diri kita. Yang kedua penyakit syubhat. Bila kita kata syahwat, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tengok dalam surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, diperhiaskan kepada manusia itu hubbus syahwat, suka kepada keinginan nafsu. Apa nak buat dah? Allah dah pasang dalam jiwa kita ni ada nafsu. Kalau manusia tak ada nafsu, dia tak jadi manusia dah, dia jadi malaikat. Kan manusia ada nafsu, tapi dia ada akal. Kalau tak ada akal, tinggal nafsu saja, kita akan jadi hayawan. Maka hebatnya kita, sebab kita ada ditarkib, disusun 2 benda, akal dengan nafsu. Maka dengan ini kita boleh mengatasi para malaikat al-muqarrabi, sebab malaikat dia tak ada nafsu. Dia tak boleh nak lawan kita. Kalau dia ada nafsu, lain pula dia punya caranya. Jadi Allah SWT letak malaikat yang mengawal kita. Sebab apa? Dia tak ada nafsu. Bila tak ada nafsu, dia tak makan. Bila tak makan, tak boleh kita nak rasuah dia. Sebab punca mari nak rasuah ke, pecah amanah ke, apa benda ni, mari daripada mana? Mari daripada nafsu. Nak makan kan. Maka itu dia panggil. Jadi kita duduk di antara malaikat dengan hayawan.
maka kita jadi manusia. Cuma sekali-sekala Allah nak didik kita, para jemaah, maka dia datangkan kepada kita bulan Ramadan. Sebab apa bulan Ramadan tu dianugerahkan kepada kita? Allah sebut di akhir ayat Ramadan, la'allakum tattaqun, aku nak kamu jadi orang yang bertakwa. Maka kita tahan makan. Seolah-olah macam kita tengah hari tak ada nafsu. Nak makan tak boleh. Tengok isteri pun tak boleh tengok saja, kan? Jadi malaikat tak makan, malaikat juga tidak ada isteri. Kita di siang hari ada ciri-ciri tersebut. Untuk apa? Allah nak angkat jiwa kita supaya menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil dari sudut bagaimana bila Allah nak kita jadi orang baik, maka dibuka lorong. Tawaran tidak diberi saja-saja, tapi diberi dengan bantuan. Aku nak suruh menjadi orang bertakwa. Tuhan tak kata macam tu. Setakat tu. Lah. Bila sudah jadi takwa, apa jadi? Nabi SAW sebut, sufidati syayatin. Bila mari awal bulan Ramadan, syaitan diikat. Maknanya, bantuan Allah Ta'ala dah beri peluang yang besar kepada kita supaya naik taraf. Tapi kalau Ramadan kecundang juga, belum Ramadan tak baca Quran, dalam Ramadan tak sempat juga baca Quran, maka kita nak letak kita dalam kategori mana? Itu dia panggil yang kita kena sedar. Cuma tarkib Allah Ta'ala sebut zuyin, diperhiaskan manusia hubbus syahwat, adanya syahwat. Maka penyakit inilah yang telah melanda kita. Di dalam ayat ini disenaraikan kepada kita an-nisa, suka kepada orang perempuan, wal banin, suka kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi, suka kepada harta benda. Dia sebut di sini emas dengan perak. Sekarang ni orang suka pada duit ya. Nah, kalau ada duit tak apalah. Kalau ada emas pun suak susah juga, dia kata. Simpan kat rumah, orang mari nak ambil. Jadi kita ada. Yang pentingnya itu dia. Wal khairil musawwamah, adanya kuda yang cantik. Kita sekarang ni kalau ada kuda buat main ya. Yang kita nak kereta kan. Ada kereta cantik. Cuma cantik mana kereta pun kadang-kadang kita duk fikir juga, kita beli kereta sampai 200,000, 300,000. Betul tak? Tapi kita simpan kat mana kereta tu? Tuan-tuan tahu kat mana kereta 200,000? Kat luar rumah. Pergi kat pasar, beli bantal RM15, kau masuk mana? Masuk dalam rumah. Patut bantal kat luar tu. Kereta dalam rumah, kau macam mana? Jadi itu dia panggil hikmah. Setiap benda tu walaupun mahal, tapi inilah parking dia. Orang tak parking dalam rumah, tak bawa kereta dekat dapur, tak? Jadi kecuali rumah orang besar, dia punya istana besar, itu lainlah, dia ada garah dalam rumah dia sendiri. Mungkin malam-malam pun dia tidur dalam kereta, itu cerita lain. Jadi wal an'ami wal hars, kita suka juga kepada hayawan-hayawan ternakan dan juga tanaman. Allah kata apa? Zalika mata'ul hayatid dunya, itu semua mata benda dunia. Saya tadi bercakap dengan ada satu kursus. Bila sebut dunia, apakah kita rasa ini dunia belakang ni? Apa persepsi kita kepada dunia sebenarnya? Zalika mata'ul hayatid dunya. Dalam awal surah Baqarah, tuan-tuan tengok dalam awal surah Baqarah ayat 26. Yang ada Quran tu tengok. Allah Ta'ala sebut, Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ba'udatan fama fawqaha. Allah kata, aku tak malu nak buat bandingan dengan ba'udah. Apa dia ba'ud? Nyamuk. Orang-orang yang beriman, ya'lamuna anahul haq. Orang yang beriman, dia tahu. Tapi, orang-orang kafir, dia kata tak ada faedah. Buat apa? Nyamuk buat menyibuk. Kan? Sibuk. Kita kena ingat para jemaah, bila sebut tentang dunia, nyamuk itulah bandingan dunia. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalaulah dunia ini nilai dia di sisi Allah Azza wa Jalla seberat sayap nyamuk. Tuan-tuan yang duduk dalam kampung ni, biasalah nyamuk ada kan. Berapa kali dah kita tangkap nyamuk, kita timbang dia punya sayap. Tak boleh nak timbang. Tak ada penimbang yang nak ukur dia punya berat mana. Tapi kalau tuan-tuan ambil mikroskop yang besar tu, letak nyamuk, ajaib wallah. Nyamuk ni mata dia saja ada 100 biji.
Baru nak kaji. Benar? Ada sah. Sehingga seorang orang putih telah mendapat jaizah Nobel apa ni sebab mengkaji nyamuk. Jadi kalau kita tengok sini, maka patutlah Tuhan kata innallaha la yastahi. Allah Taala tak malu nak banding nyamuk dengan nak buat banding dengan nyamuk. Sebab nyamuk itu hanya sayap nyamuk, itulah kalaulah seberat itu nilai dunia ini, nasib orang kafir tak boleh minum air. Tapi sekarang ni orang kafir, siapa dia yang paling banyak minum air? Bukan zakat air biasa dah, air mabuk dia minum lagi. Itulah dia panggil nilai dunia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini, zalika mata'ul hayatid dunia. Itulah mata benda dunia. Tapi jangan baca satu ayat je. Bila kita bincang tentang dunia, kita kena baca juga dalam ayat lain. Kan ramai ada orang sahabat yang berdua, sahabat ni dua orang. Yang seorang ni mati awal, yang seorang ni mati kemudian. Dua-duanya pergi berjihad. Yang mati awal tu mati syahid awal. Tapi bapa angkat dia, seorang sahabat juga, bermimpi dia tengok yang mati kemudian duduk darjat tinggi, yang mati awal dia bawah sikit. Dia pergi tanya Nabi SAW, kenapa yang mati kemudian ni duduk bawah? Yang patut yang awal tu yang masuk Islam, pergi mati jihad, mati syahid, patut dia di ke depan. Nabi SAW kata, bukankah yang mati kemudian tadi dia sempat lagi hidup beberapa lama, sempat bertemu dengan Ramadan, sempat lagi berzikir, sempat lagi, maknanya ibadat dia tambah. Artinya zalika mata'ul hayatid dunia. Dunia ini tempat kita bersenang, tetapi tempat kita menyiapkan persiapan kita ke akhirat. Sebab nak tak nak kita akan pergi ke tak pergi ke akhirat, kita akan pergi. Maka perbincangan kita di sini dia itulah dalam dua perkara yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla itu. Dia panggil manusia ni hubbus syahwat, suka kepada syahwat, suka kepada keinginan nafsu dia. Maka di antara syahwat minan nisa, suka kepada orang perempuan. Kita selalu dengar penceramah kita cerita tentang keadaan jahiliah. Orang jahiliah di antara amalan buruk dia apa dia? Bunuh anak perempuan. Kadang-kadang kita pun fikir juga, kenapa dia marah dengan anak perempuan? Kenapa dia marah? Sedangkan ibu budak tu perempuan ke laki-laki? Kenapa tak tanam sekali dengan mak-mak dia sekali? Ini dia panggil kecelaruan pemikiran apabila manusia berfikir dengan otak dia tanpa kembali kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Bila sebut tentang orang perempuan, maka timbul soalan. Dia kata, kenapakah biasanya bila sebut tentang syahwat, orang akan tuju kepada orang perempuan? Dan dalam Quran pula banyak menyebut tentang hurul ain, menyebut tentang bidadari. Siapa dia dapat ni, bidadari syurga sambut, kan? Disambut oleh bidadari. Dia tak sebut pula tentang bidadara untuk wanita kita dapat dalam syurga. Maka timbul persoalan. Sebahagian ulama memberi jawapan. Dia kata orang laki-laki dengan perempuan ini berbeza. Laki-laki ni mendahului gharizah. Gharizah ni makna kehendak nafsu dia tu, lepas tu baru dia fikir kepada atifi, fikir kepada awatif, perasaan dia. Dia buat dulu baru dia fikir. Orang perempuan dia fikir dulu, dia tak akan buat. Tak ada kita dengar orang laki-laki tu nanya kena nya pegang ke orang perempuan. Tak. Di goda tu adalah, tapi kalau nak pegang orang perempuan sampai peringkat tak boleh berjalan lah kita. Tak. Kena berjalan 3 orang kita ni. Nanti dia tangkap oleh perempuan tengah jalan. Ada tak ada? Yang kena khianat siapa dia? Perempuan. Maka itu dia panggil sumber yang menjadi fitnahnya duduk di situ. Maka Allah SWT letak perempuan itu sebagai rumus, sebagai perbincangan. Jadi kita tahu kalau kita nak pergi syurga bagaimana, ingat ke bidadari. Tapi orang perempuan jangan duduk bimbang, dia kata kami dapat apa. Adalah bahagian dia yang Allah Ta'ala sediakan bagi dia, dan dia tidak payah fikir panjang. Kalau kita nak fikir ni saja tak habis masa kat sini ya. Maka Nabi SAW sebut, ma taraktu ba'di fitnatan, aku tidak tinggal selepas daripada aku tidak ada ini satu fitnah yang mengganggu, adar ala rijal, yang boleh mengganggu orang laki-laki ni lebih daripada fitnah wanita. Jadi saya minta maaf,
banyak-banyaklah dengan muslimat kita pada malam ni. Oh, dia kata kami ni sumber fitnah lah. Bukan. Allah letak kepada fitnah itu duduk di situ. Tetapi bukan makna mereka itu tidak baik. Bukan arti dia tidak baik. Yang buat fitnah tu dari sudut gharizah, perasaan asalnya duduk di situ. Dan hadis ini dalam riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada juga riwayat mengatakan al-mar'atu tuqbilu fi surati syaitan. Orang perempuan itu kadang-kadang dia berjalan dengan gambar bentuk syaitan. Dia pergi ikut syaitan, dia paling belakang pergi ikut syaitan. Di mana? Apabila mereka ini tidak berpakaian menutup aurat sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Maka oleh kerana kita tahu wanita ini menjadi sumber syahwat, keinginan manusia, maka biarlah kita suami, kita bapa dan ibu, didik anak-anak kita supaya anak kita tidak menjadi sumber kepada kepuasan nafsu orang lain. Baru ni ada seorang perempuan di Rogol. Perempuan tu pakai tudung baik-baik, pakai yang cantik. Adalah pejuang-pejuang hak asasi ni komen. Dia kata tengok yang kena khianat tu bukan yang pakai seksi pun, yang pakai biasa tudung. Kita kata ini mangsa. Yang pakai tudung ni mangsa, yang menjadi umpan sebenarnya, yang khianat lelaki-lelaki siapa? Perempuan yang tak tutup aurat. Pasal itulah kita hari ni berjuang hak asasi. Dia panggil pejuang hak asasi. Hak asasi kita sebagai seorang Muslim, iaitulah kita tak boleh tengok wanita itu tidak tutup aurat. Pernah saya dalam satu penerbangan, saya tengok anak-anak orang Melayu lah, orang Malaysia ni, penerbangan pun penerbangan Malaysia, dengan tak tutup auratnya, dengan duduk sidang Arab atas kapal terbang. Saya tanya dia, kenapa awak hidang Arab? Awak ni orang Islam. Pakai panjanglah cerita dia. Ada yang menangis. Dia kata saya ni sebenarnya, kami ni mangsa kepada tidak menghormati hak asasi. Sedangkan negara-negara Islam, negara umat Islam, patutnya hak asasi orang Islam diberi kebebasan. Kamu boleh tutup aurat. Orang yang bukan Islam ikut dia lah, nak buka tak buka. Itu dia panggil hak asasi. Seorang tokoh pendakwah yang masyhur dalam dunia, nama dia Syekh Ali Tantawi. Mungkin tuan-tuan ada dengar nama Tok Syekh ni, Syekh Ali Tantawi ni orang Syam, orang Syria. Dia kata apa dalam tulisan dia? Dia kata kalaulah seorang itu diberi harta macam Qarun. Qarun banyak tak banyak harta? Wa inna mafatihahu, anak kunci saja diangkat dengan unta, itu kunci saja. Kan? Pasal itulah bila saya tengok sat khabar lapor ada seorang peniaga ni dia tak bayar GST 4.7 juta. Saya kata itu baru 6%. Kalau kita double kali dengan 94% lagi, berapa dia punya aset? Banyak mana? Oh, Masya Allah, Allah Ta'ala beri tak? Kita bukan ada, kita bercerita. Dia kata kalaulah seorang itu mendapat harta macam Qarun, jasad dia, tubuh dia hebat macam Hercules. Kan Hercules ni pemimpin Rom yang hebat. Dan dia dapat berseronok dengan 10,000 perempuan yang cantik dalam dunia, nescaya dia tidak akan rasa puas. Tak akan rasa puas. Sebab apa? Sebab itu semua benda-benda yang haram. Tetapi kalaulah dia baikkan nafsu dia, dia duduk dengan seorang isteri yang halal saja, sudah cukup. Nabi SAW pesan kepada kita, tuan-tuan ingat tak ingat? Bila kita nak masuk rumah, kita kena baca apa? Baca bismillah. Jadi kita baca. Nabi kata siapa dia masuk rumah dia baca bismillah, syaitan tak masuk. Bila dia nak pergi nak makan, dia baca bismillah, syaitan bertempik kat pintu. Tak ada dinner malam ni. Bila dia dengan isteri dia pula, dia baca doa, syaitan pun tak mari. Di mana habis kosong dia. Tapi kalau masuk rumah tak baca apa. Buka hidangan pun tak baca juga. Duduk dengan isteri, habis jadi share belaka. Maka syaitan sekali dengan dia, orang ni tidak akan kenyang. Nabi SAW ajar kita, makan, biarlah makan dengan tangan kanan, baca bismillah. Sebab bila syaitan tak masuk campur, kita makan sedikit, kita ada berkat, kita ada barakahnya, dan kita akan rasa kita menjadi suatu benda yang cukup. Ini dia panggil dari sudut manusia itu duduk di mana?
Syahwat yang ada pada manusia ini tidaklah menjadi masalah. Kalau tak ada langsung tak boleh. Bila kita bincang tentang syahwat marah, kita ni sifat marah ada tak ada? Ada. Boleh tak boleh kita buang terus sifat marah? Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata marah ini sifat yang baik, tak boleh dibuang, dihapuskan, tetapi mesti dikawal, mesti kena kontrol. Kalau tidak, kalau kita tak ada sifat marah, kita jadi sifat apa? Tengok orang buat tak baik, biar je. Dah ujian dah. Tengok anak-anak tak salat, ujian. Tengok orang buat benda tak baik, dia dah besar ke apa? Itu yang ada. Jadi ini orang ke apa? Kita ni kena ada, tetapi janganlah marah tak kena pada tempat. Saya suka quote kata-kata Imam Ghazali ni menarik. Dia kata marah pada tempat yang sepatut berlembut, itu orang bodoh nama dia. Asyik marah je, tak ada sebab. Kita kadang-kadang tak perlu marah pun. Anak kita celik mata je. Nah, tak payahlah kita ambil rotan, ambil apa ni, pukul dia. Dia bukan musuh kita. Kenapa kita nak jadikan dia musuh? Jadi itu dia panggil salah. Tetapi tak marah di tempat yang sepatutnya marah. Kita tengok anak kita tak salat, tapi hidup biar begitu je. Tengok anak kita tak tutup aurat, biarlah dia nak pergi pasar malam buat apa? Kan? Itu dia panggil orang lemah macam tu. Jadi kita kata, "Oh, saya kuat. Saya ni keturunan hantu." Ada ke keturunan hantu ni? Tu untuk saya nak tanya orang Melaka lah. Tu keturunan hantu ada? Ada? Maknanya saya ni hantu punya keturunan ada. Tapi tengok anak tak solat pun tak apa, buat maksiat tu, kita kata ini orang lemah. Biarlah hantu tu duduk di kerih dia saja. Kalau tengah jalan nak mari sini tu bukan sangat kerih, tengkolok banyak sekali dah. Oh, main negeri kita negeri kerih, negeri tengkolok. Tapi belum tentu kita kuat. Kita kuat duduk di mana? Kata di Ubaidillah Ibn Ziyad, seorang tokoh ulama, dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan seorang mukmin duduk di hati. Betul tidak? Dalilnya cuba kita tengok. Yang mari solat di masjid ni orang tua. Patut orang tua lah rehat kat rumah. Kan? Yang ahli-ahli kuat ni, maraton boleh 2-30 km. Kalau naik basikal sampai 50 km dia boleh pergi dah. Satu Melaka boleh pusing. Rumah dia dengan masjid tak payah naik basikal, melangkah pergi tak sampai. Kuat tak kuat orang tu? La, itu bukan orang yang kuat. Jadi menarik kata-kata ulama ni, quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan seorang duduk dalam jiwa. Ada orang terpaksa pergi masjid diusung. Kan? Didorong dengan kereta tolak. Ada orang yang merangkak pergi masjid, subhanallah, tapi dia sampai. Ada orang yang masya-Allah sihat wal afiat. Semua tempat dunia ni dia sampai, kecuali masjid dia tak sampai. Maka ini satu kes yang berat. Maka biarlah kita menjadi orang yang betul-betul menggunakan kuasa yang Allah SWT beri kepada kita. Sebab kalau kita tidak guna kuasa ini, bermakna kita salah gunakan apa yang kita ada. Jadi syahwat nafsu tidak jadi masalah. Bila Nabi SAW sebut hatta wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kamu duduk dengan isteri kamu itu, duduk suami isteri lah, saya sebut sekata sedekah. Sahabat-sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kan suka-suka itu." Kau tak suka tuan-tuan? Suka-suka. Nabi kata, "Cuba kamu pergi letak yang sama di tempat lain. Bukankah dia haram?" Maka Nabi letak dia sedekah. Jadi kalau kita kata syahwat ni semua tak ada lah, bukan tak ada faedah. Ada faedahnya, tetapi bagaimana nak menguruskan, bagaimana menggunakannya, itulah kata di para ulama, niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Niat. Kita hari ni kena berniat. Niat. Semua benda yang kita ibadat tu jelaslah niatnya. Niat solat, niat wuduk, niat puasa, kan, itu niat. Tetapi di dalam kerja buat kita harian ini, bagaimana kita nak upgrade daripada kosong tak dapat pahala, dia dapat pahala dengan niat. Kita keluar daripada rumah pagi, orang tanya kita, "Nak gimana Pak?" Kita kata nak pergi kerja. Kenapa nak bekerja? Nak cari rezeki yang halal. Sebab nak bagi nafkah kepada anak-anak daripada sumber yang halal. Lebih daripada nafkah, nak bagi infak fi sabilillah.
nak baiki masjid, baiki surau, kan? Maka kita turun daripada rumah, kita boleh pahala, melangkah pahala, balik boleh pahala. Tapi kalau pergi buat apa? Saja cari makan. Sedap sikit, banyak duit, banyak mentah ke darah ke? Apa kita boleh? Boleh mentah ke darah. Boleh orang guna sini mentah ke darah. Boleh makan sebab kita tidak kaitkan dengan Allah Azza. Hatta kita minum, kita makan, bila kita baca bismillah, kita niat makan ni nak menguatkan kita beribadat kepada Allah Taala, maka makan itu sendiri kita dapat pahala. Itu dalam perkara-perkara yang harus, maka dengan niat baik dia bertukar jadi pahala. Tapi dalam perkara yang haram jangan tukar niat, tak jadi. Kita tengok orang ni bakhil tak? Kita pergi kat rumah dia, tengok ada benda-benda dia, kita curi barang dia. Curi pun nak letak dalam tabur masjid ya. Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab benda tu benda haram. Perkara yang sama haram. Kalau tuan-tuan perhati tengok di bulan Ramadan, yang haram tu tak boleh kita makan tengah hari tu, yang halal ke yang haram? Naam. Yang halal, makanan halal. Apa ini, isteri halal, tapi tak boleh buat sebab itu arahan Allah Azza wa Jalla. Kalau buat juga batal puasa. Mengumpat orang haram ke halal? Kenapa tak batal puasa mengumpat orang? Ada orang komplain dia tu, Ustaz, kenapa ulama tak letakkan mengumpat ni batal puasa? Saya kata kalau mengumpat tu batal puasa, lakulah kita punya pelastar. Lepas je salat subuh, ambil pelastar lekat sini, tak mau bercakap. Takut batal puasa. Macam kita tak berani nak korek hidung kan, nak korek telinga. Jadi benda tu benda haram, tak payah nak fikir dah. Nak fikir buat apa lagi benda yang haram. Jadi kita tak perlu nak fikir sebab dia sudah haram. Nah, maka ini para jemaah sekalian, kita letak nafsu kita tu boleh diuruskan. Maka menguruskan nafsu itu sendiri adalah menjadi sumber untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang seterusnya disebut tadi apa ni, zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Suka kepada anak-anak. Siapa tak suka kepada anak? Suka belaka. Kecuali bukan anak dia. Yang duk campak tengah jalan tu bukan anak dia tu. Ingat kan? Sekejap-kejap kita jumpa, oh ada orang campak anak dekat sini. Itu bukan anak dia, tu anak siapa? Maknanya biasa orang tak kahwin lah. Kalau orang kahwin ni tak ada masalah lah. Dia akan cari. Walaupun anak dia tu macam mana apa jadi pun sayang je anak kita dah. Kadang-kadang anak kita ni Allah Ta'ala uji. Tak berapa sempurna kejadian. Ataupun macam-macam lah kan. Tapi sayang juga kita. Tapi orang yang campak anak itu bukan mak. Itu dia panggil ibu dia sajalah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah At-Taghabun, Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Tengok ayat. Wahai orang yang beriman, sebahagian daripada isteri kamu. Dia tak kata semua, sebahagian daripada isteri. Cuma kita ni puak-puak ahli tauhid ni payah nak kira. Tahu mana ahli tauhid? Orang yang mensatukan bini. Itu mana ahli tauhid, mana satu je isteri dia. Jadi tak boleh nak buat perbandingan. Jadi kalau ramai baru tahu hak mana musuh, mana tak musuh dak. Ini dia kata nampak berani malah ni tak. Jadi min disebut kalimat min azwajikum, sebahagian daripada isteri-isteri kamu. Tak apalah ada seorang apa seorang lah dulu. Wa auladikum, sebahagian daripada anak-anak kamu itu aduwwal lakum, menjadi musuh pada kita. Musuh di sini bukan makna dia angkat perang, angkat senjata tembak kita, tidak. Musuh di sini iaitulah di dalam perjalanan kita menuju pada Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang mereka menjadi akabat, menjadi penghalang. Tak laju kita nak pergi sebab apa? Sebab ada sekatan daripada mereka. Maka Allah kata, fahzaruhum, hendaklah kamu hati-hati mengurus mereka. Dalam tafsir ayat ini, ulama tafsir nama dia Atha bin Yasar rahimahullah ta'ala, dia kata ayat ini turun kepada seorang sahabat Nabi, nama dia Auf bin Malik Al-Asja'i. Auf bin Malik, dia ni seorang yang ramai keluarga dia ramai, anak dia ramai. Bila dia nak pergi berperang, anak-anak dia duduk dekat dia semua pakat menangis. Abah, kalau kita kat abah lah kan, bapa, abah, kalau abah pergi mati, yatim lah kami. Susah kita.
Agak-agak berani pergi tak berani pergi? Penat juga dah. Jangan pergi. Apa nak buat? Jadi kamu nak tinggal kepada siapa kami ni? Jadi akhirnya sekali dia pun jadi lemah, nak pergi tak boleh. Bila dapat maklumat ini, Allah Ta'ala turun ayat Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Oh, dia ada sebahagian daripada isteri kamu, anak kamu itu musuh kamu. Jadi kita boleh tengoklah kepada kita sendiri. Kenapa tak boleh pergi masjid? Sebab sibuk dengan anak. Maka anak itu musuh. Walaupun dia sayang dengan kita, walaupun dia taat pada kita, tapi oleh kerana kita tak dapat pergi kerana dia, maka itu musuh. Kenapa tak sempat nak pergi belajar? Isteri nak pergi pasar malam. Ya, pergi awal lah sikit, beli dulu baru pergi masjid. Ataupun lepas isyak, boleh juga kan? Jadi itu dipanggil musuh. Sebab dia menghalang. Cuma kadang-kadang tidak musuh pun, kita ya buat musuhnya. Ya. Buat musuhnya kita. Sebenarnya tak ada orang larang pun. Kita nak pergi. Bahkan kita pula tak nak bawa isteri pergi masjid. Itu. Bawa isteri ni masalah banyak. Lepas isyak kena balik terus. Nak buka kelab buah di kedai kopi tak boleh. Jadi musuh juga dengan isteri sebab isteri dia menghalang dia duduk buka kelab kat situ. Itu saya tengok ini satu tidak adilnya kita di dalam membuat penilaian kepada orang perempuan, situ tidak adil. Maka Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Sedang Nabi berkhutbah. Biasa Nabi kita khutbah di mimbar dia. Tiba-tiba datang dua cucu dia, Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Hasan dengan Husain ni imam kita, tuan-tuan. Jangan beri kepada Syiah. Syiah dia kata imam dia. Tengok hari Ashura lepas apa buat. Syiah dah naik taraf sekarang. Dulu setakat letak gambar kat dinding, sekarang dia dah buat patung. Buat patung dah. Tengok hari Ashura apa nak buat? Pukul tubuh. Tadi saya tengok satu gambar, bukan lagi dengan apa ni? Dengan pisau. Dia sudah main tembok dengan M16. Dia tembok dia sendiri. Dia tembok tempat tak matilah, tembok di pohon ke apa. Yang penting dia nak tunjuk dia ni nak gadai dengan darah Husain yang tumpah di Karbala. Apa agama ini? Ini bukan mazhab, tuan-tuan. Ini sudah jadi agama. Jadi timbul lagi orang sayang kepada Husain ni, sayang kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait mana yang kamu sayang? Siapa dia suruh? Husain mana suruh kita panggil dia dalam doa? Dia orang ni merangkak Husain panggil. Ali tak begitu kuat. Hasan dia tak ada panggil Hasan, dia panggil Husain je. Kalau cinta pada keluarga Nabi, kenapa Hasan tidak dipanggil? Cuba tengok mana ada Syiah duduk panggil Hasan, dia panggil Husain. Kalau dia buat markas, dia panggil Husainiyah. Husainiyah tu makna tempat berkumpul untuk ingat pada Husain. Ini satu kes yang berat, tuan-tuan kena ambil perhatian. Jadi jangan dibiarkan. Maka bila Nabi tengok Hasan dengan Husain radhiyallahu anhuma mari dekat mimbar, duduk main dekat mimbar, Nabi turun. Dia tengah duduk ceramah, dia turun. Dukung dua cucu ni naik. Kemudian Nabi kita baca ayat, benarlah apa yang Allah telah sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kamu dan anak cucu kamu itu fitnah. Dia kata, aku tengok kepada dua cucu aku duduk main dekat mimbar, aku tak sabar. Aku turun ambil cucu. Kita sini tak boleh buat lagu tu tak? Tengah ketubah cucu mari main, khatib turun lagi keluar orang dia tu. Ni apa orang khatib main dengan cucu pula dah. Biarlah itu kita buat. Itu keadaan Sayyidina Hasan dengan Husain. Jadi kita para jemaah sekalian, biarlah tidak kata di para ulama fitnah di sini, iaitulah Allah Taala uji kita. Fitnah dengan mana imtihan. Tuhan beri kepada kita anak, beri kepada kita harta untuk apa? Allah nak uji kita, pandai tak pandai kita mengurus. Pandai anak saya cerdik-cerdik belaka, jenius belaka anak kita. Tapi kalau tanya solat tak? Solat jangan tanya. Baca Quran pandai ke tidak? Kadang-kadang semua ilmu dia boleh pandai belaka kecuali Quran. Berat tak berat? Itu masalah. Kita jangan pandang receh. Jangan kata Quran biasa ya, nanti tua-tua dia belajar. Jangan tunggu tua. Patutnya Quran dulu dibaca. Sebab bila orang dibaca Quran, bermakna dia telah bercakap, membaca kalam Rabbina, kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi kita letak anak-anak kita di tempat yang itu. Jadi para jemaah sekalian, biarlah kita tengok didik anak kita. Saya tak kata semua anak pergi hantar sekolah agama belaka. Sebab kecenderungan anak berbeza. Orang ni nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi pilot, nak jadi apa lagi, macam-macam nak jadi kan, kita biarkan. Tetapi pendidikan asas agama itu mesti kena ada. Pendidikan asas agama kena ada, daripada fardu ain yang wajib kita belajar sampailah kepada ilmu-ilmu yang berkait dengan kehidupan.
Ini kalau tidak kita tanya, ada satu kajian yang dibuat di sekolah. Budak dah tingkatan SPM, tingkatan 5, tingkatan apa ni? Dah 17, 18. Tanya dia tentang mandi, pandai tak pandai? Oh, dia kata mandi 3 kali sehari. Tak mandi. Kalau lepas pada haid, pandai tak pandai mandi? Dia kata tak pernah mandi lagi. Kalau macam tu, tak mandi lagi, hadas. Habis macam mana nak hidup macam ni? Itu benda yang sangat simple saja. Contoh yang sangat. Kalau kita nak suruh dia bagi pusaka, itu juga tinggilah menerima pusaka, pandai pun ni kan. Tapi nak ceritanya, mana perkara-perkara yang asas Allah Ta'ala beri kepada kita, kita tidak urus dengan baik. Jadi pengurusan ini adalah merupakan fitnah kepada kita, supaya kita tidak terfitnah dengan keluarga dan anak-anak kita. Sebenarnya Allah Ta'ala beri kepada kita anak ni rezeki. Bukan semua orang ada anak. Ada orang yang kahwin sampai 10 tahun tak ada anak, sampai ke mati tak dapat anak. Boleh anak angkat dia, ya? Terpaksa kena ambil anak angkat untuk khidmat kepada dia waktu dia tua, uzur nanti. Itu sebab itu kita kata, orang yang dapat anak, uruslah anak itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, supaya mereka tidak semata-mata menjadi fitnah kepada kita, para jemaah sekalian. Kemudian saya pergi kepada kategori yang kedua dalam sakit ini tadi, dia panggil penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini bahaya. Sebab penyakit syubhat ini yang menyebabkan kecelaru di antara hak dengan batil. Hak dengan batil. Kita tak tahu yang mana betul ni, yang mana tak betul ni. Tetapi kalau kita ada ilmu, kita boleh nilai yang ni betul, yang ni tak betul. Kalau tak ada ilmu, kita tengok zahir je. Oh, nampak cantik tu, okey lah kot. Mana boleh main okey lah kot dalam bab agama. Kita okey buat rumah tak apa, cat lah kena cantik, okey lah kot. Itu warna rumah, warna baju. Tapi dalam agama tak boleh main okey lah kot. Mana dalil? Quran kata macam ni, hadis kata ni, ulama kata apa, kiasnya kata apa. Jadi kalau kita tengok tepat, barulah kita kata ini betul, mengikut pandangan para ulama. Jadi syubhat dengan syahwat itu terbagi kepada dua. Satu dia panggil syubhat. Sebab apa? Syubhat ni dia boleh daripada serendah-rendah maklumat, dia akan pergi, ada dalam nota saya ada beberapa syubhat yang saya nak timbulkan di sini supaya kita berhati-hati. Paling tinggi darjat dia pergi kepada kufur terhadap Allah Azza wa Jalla wal iyazubillah. Jadi kalau kita tengok, maka syubhat dia akan pergi. Tapi syahwat ni dia tak pergi ke kufur. Cuma orang panggil bahayalah orang sakit ni. Dia tu mati dah, tak mati lagi. Tapi habis dah, kaki kena potong, tangan kena potong, kecil mani. Berat tak berat? Kadang-kadang kita dikongkong oleh syahwat kita yang menyebabkan kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala, tak dapat. Tuan-tuan bila bercakap tentang pengurusan, dia panggil manajemen. Saya yakin ada di kalangan kita ni pegawai-pegawai tinggi yang bertaraf hebat. Tak? Mungkin yang sedang kerja sudah pencen. Dalam manajemen, kita lah orang yang paling hebat. Boleh bagi motivasi, boleh susun jadual. Sekarang ni dia panggil 5S ke apa benda. Semua benda kita boleh buat. Tapi tuan-tuan, yang saya nak sentuh di sini dari sudut manajemen ibadat. Lengkap tak lengkap kita? Menyusun jadual ibadat. Ada tak ada? Saya tak ada masalah dengan azannya solat. Bukan setakat solat, ibadat itu. Zikirnya ada tak ada? Baca Quran ada ke tidak setiap hari? Sedekah ada ke tak ada? Ziarah orang sakit ada ke tidak? Ziarah keluarga ada ke tidak? Itu semua termasuk dalam manajemen. Kalau kita uruskan dengan betul, insya-Allah semua sekali dapat. Pernah satu hari Nabi SAW tanya Sayyidina Abu Bakar, tanya sahabat, "Man minkum al-yawm?" Siapa di kalangan kamu hari ini yang berpuasa? Abu Bakar, akak saya. Siapa yang ziarah orang sakit? Saya. Semua soalan yang Nabi tanya, saya belaka. Bermakna dia seorang yang pandai mengurus ibadat. Tapi kalau orang tanya kita, siapa yang puasa hari ni? Kita kata hari ni hari Sabtu kan. Jawablah lu. Tepat dah jawapan dia tu, okey lah juga kan. Kalau kena hari Ashura baru ni. Hari Ashura baru ni puasa ke tak puasa? Puasa. Alhamdulillah. Yang puasa tu puasa, yang tak puasa tak jawab dah. Saya bukan tak nak puasa, Ustaz tu lupa. Tengok tu. Ni point dia duduk di mana? Yang disalahkan siapa? Lupa disalahkan. Kenapa lupa? Sebab kita tidak ada manajemen. Dalam takwim kita,
Semua hari perayaan lain kita ingat belaka. Hari Raya Cina ingat tak ingat? Ingat berapa hari bulan? Dah kad jemputan mari dah. Kenduri 5 kenduri ada gitu. Hari Raya Belah Kelapa? Tidak belah kelapa. Ingat tak ingat? 9. Oh, tengok. Tu dia. Hari Arafah berapa hari bulan? Sudah. Hari Arafah pula dah ustaz tanya macam-macam dia. Hari orang pergi Mekah dah berapa hari bulan tak tahu. Inilah dia panggil pengurusan. Patutnya kita menguruskan waktu-waktu ibadat gini, tidak ada kenduri orang buat pada hari orang berpuasa. Saya tengok hari Arafah banyak sekali kad jemputan. Seolah-olah tak ada dalam kepala kita offer, tawaran Nabi kata puasa pada hari Arafah saja kita dapat pahala 2 tahun. Kenduri 5-6 tempat macam nak puasa. Saya tak apalah, orang puasa, nak puasa dia boleh puasa. Dia pergi assalamualaikum, jumpa dengan pengantin, barakallahu lakum, dia balik. Kalau nak bagi hadiah, bagi hadiah. Tapi tuan rumah macam mana dalam kepala dia tak fikir tarikh ini, tarikh dituntut supaya berpuasa. Tapi kalau hari kebesaran orang lain pada Islam, tahu belaka. Berebut hari raya Cina. Sampai akikah anak patut hari 7, hari raya Cina juga. Saya kata mazhab mana kita pakai ni? Akikah hari raya Cina. Tak ada, akikah hari yang ke-7. Allahu Akbar. Jadi inilah pengurusan. Bila kita tidak menguruskan ibadat, maka kita terlekat. Bila tanya siapa dia baca Quran hari ni, tak apa nak jawab juga. Berapa zikir dah kita zikir hari ni? Kita berzikir hari ni berapa kali? Zikir yang paling simple sekali yang tuan-tuan ingat. Saya selalu bagi ijazah zikir ni kepada masyarakat. Nama dia zikir 4 kalimah. Ingat tak ingat? Ingat dah. Kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat tak ingat? Yang tak ingatnya apa? Yang tak ingatnya apa? Nak berzikir tak ingat. Buktinya daripada subuh tadi sampai hari ni, sampai maghrib ni, berapa jam dah kita lalu? 10 jam. 12 jam. 12 jam kali dengan 60 minit, berapa minit ada? Cuba kira. 12 kali 60 berapa? 720 minit. Zikir berapa kali baru? Tak apa nak jawab dah lah. Sebab kita tidak letak target. Aku insya-Allah daripada pagi ni zikir yang Nabi ajar ni, ahabul kalam ilallah 4. Perkataan yang Allah Taala suka 4 perkara ni. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Patutnya daripada pagi tadi sampai ke Zuhur sudah ada 100 kali. Zuhur ke Asar 100, Asar ke Maghrib 100, Maghrib ke Isya 100, nak tidur 100. Jadi 500 paling minimum patut ada dalam agenda hidup kita. Tapi bila kita tidak manage, kita tidak susun, dia tak jadi. Siapa juga dengan malam Jumaat. Kan Nabi tuntut supaya kita banyak berselawat pada malam dan hari Jumaat. Berapa kali kita selawat? Kadang-kadang tak tahu berapa. Tak tahu berapa tu kalau selawat boleh tahan juga. Tak berapa takut tak selawat lagi. Jadi tuan-tuan, para jemaah sekalian, ambillah, letaklah dalam jiwa kita, dia panggil manajemen ibadat, menguruskan ibadat dengan zikirnya, dengan baca Qurannya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan ziarahnya, kita kena letak. Kita nak ziarah orang, bukan orang mari rumah kita, orang yang tak mari rumah kita baru kita ziarah. Yang kita pergi ziarah hari ni, orang datang ke tak datang? Kalau kita balik kampung ni, saya kalau balik kampung kena pergi rumah dia, sebab kalau dia pergi rumah KL, dia selalu pergi rumah saya. Itu bukan hubungin silaturahim, itu nama dia membalas kunjungan. Nabi kata laisal wasilu bil mukafir. Bukan makna orang menghubungi silaturahim itu orang yang membalas kunjungan. Hubungi itu maknanya orang putus kita sambung. Itu makna hubung. Dalam kampung kita, dalam ailah kita, family kita, berapa ramai yang tak pergi mari dengan kita? Makcik kita, mak saudara kita, adik-beradik kita, sepupu kita, kita senara. Orang ni tak pernah mari rumah aku. Kita pergi rumah dia. Ni tak tahannya kalau kita lalu depan rumah dia, bawa anak-anak sekali dah. Dia kata, ni rumah keluarga kita ni. Tapi oleh kerana dia ni tak pernah mari rumah kita, kita jangan pergi rumah dia. Anak-anak atas kereta laik belakang. Begini abah. Betul dia kata, betul. Bapa menjadi penghasut kepada anak-anak, bukan nak didik anak. Oleh kerana dia tak datang, kita ziarah. Sambil-sambil berhenti tengah jalan orang duk jual buah-buah ke apa, berhenti beli. Berhenti pergi ziarah. Berapa orang dah kita ziarah orang yang tak mari rumah kita? Dah dia tak mari. Itu yang mana?
Dia pun tak mari kita nak pergi lah. Nabi kata laisal wasil bil mukafir. Bukan orang hubungi itu orang yang pergi balas punya, tapi al wasil man qata'ahu wasalah. Siapa dia putus, kita sambung. Ini yang besar pahalanya. Ini para jemaah sekalian ditengok. Jadi di antara syubhat yang dimainkan oleh syaitan, yang pertama sekali tadkhulul aql fi ma la yuti. Akal kita ni nak bincang benda yang tak mampu kita bincang. Kita nak bincang benda yang tak mampu kita bincang. Di antara contoh, syaitan mari. Syaitan ni dia tak main sekaligus, dia berperingkat. Dia mari dia tanya kita, awak mu ni siapa jadi? Kita ni. Kita kata mak kita. Mak kita siapa jadi? Mak dia. Ni. Akhir sekali siapa yang mencipta makhluk semua ni? Allah. Dia akan pergi kepada Allah. Kita sebagai mukmin akan pergi kepada Allah. Syaitan tak lepas. Dia kata, dah semua benda Allah jadi, siapa jadi Allah? Bila sampai di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sampai di sini falyasta'iz billah, wajib kita kena minta perlindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitan. Ini permainan syaitan. Saya baru dapat. Baru ni ada satu kes lain. Ni kes baru pula. Ni dalam handphone saya nak penuh dia punya mesej dia. Selalu je masuk. Dia call, dia mesej. Dia kata, Ustaz, saya sekarang ni sudah rasa saya ni melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Saya kata, innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Saya rasa. Kata apa yang awak buat? Adakah awak pergi sembah berhala? Tidak. Adakah? Tak ada. Saya mengucap banyak, tapi saya rasa saya buat syirik. Itu dia panggil was-was. Syaitan duk main. Awak mu ni syirik ni, ahli neraka. Akhir-akhir dia tak lain tidur. Akhir-akhir orang ni, dia berakhir dengan hospital Tanjung Rambutan. Hospital jiwa. Pasal itu dia panggil permainan. Madakhilus syaitan. Syaitan masuk melalui syubhat. Dia masuk sikit-sikit. Dan syaitan manusia juga sama. Kumpulan ajaran sesat sama juga. Dia kata awak mu sembah Allah, sembah. Kamu kenal Allah. Kenal dengan nama-nama. Kamu kenal kamu sendiri siapa? Akhirnya dia attack kita. Baru dia kata mu belum kenal kamu lagi, kamu tak boleh sembah Allah. Ada orang yang telefon saya sudah setahun tak salat sebab dia belum kenal diri dia. Kata sepanjang hidup ni salat. Alhamdulillah, salat sepanjang tahun. Tak baru setahun ni baru tak salat sebab dia jumpa seorang guru mursyid mengatakan kita belum kenal Tuhan, kita belum kenal diri, kita tak boleh sembah Tuhan sehingga kita kenal. Lepas tu bila saya nak kenal, mari belajar dengan dia atau perangkat mengajar sesat. Ini semua ni syaitan jinnya, syaitan manusia semua mari perangkat, dia mari dengan melaku soalan. Dia mari tanya, awak solat Zuhur 4 rakaat ya? Kenapa 4 rakaat? Kita mana tahu. Nabi 4 rakaat, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni. Nabi kata mengikut aku salat. Yang kita nak pergi cari buat apa? Dia cuba masuk melalui, dia kata al-khawdu fi mujazat, masuk bincang dalam perkara-perkara yang di luar batasan kita nak jawab. Akhir kali tadi saya belum kenal diri, saya tak boleh salat. Itu masalah. Masuk. Saya ni banyak kadang-kadang orang tanya. Dia kata, Ustaz, kita pergi Mekah kenapa melontar 7, tawaf 7, semua sa'i 7? Nak jawab macam mana? Sebab tak ada jawapan daripada Nabi SAW. Nabi suruh 7, Nabi kata khuzu anni manasikakum. Dia tak bagi tahu kenapa. Macam mana kita nak jawab orang ni? Saya pun kira semua 7. Daripada tawaf, sa'i, melontar 7, langit 7, bumi 7. Kata kalau awak orang Malaysia ni balik Malaysia, Kedah 7 pun ada juga. Anda tak ada Kedah 7? Akhir kali dia pun senyap gitu, saya pun senyap. Itu jawapan kita ada. Tengok. Itu dipanggil pintu masuk syaitan, dia melalui keraguan yang kita masuk. Kemudian dia juga ajar kepada kita supaya bincang tentang benda-benda yang halus dalam isu akidah. Hari ini orang bahas tentang nama-nama Allah dengan sifat Allah. Orang bahas sifat Allah, kalau betul-betul nak kenal Allah Azza wa Jalla, dia akan menambahkan khasyah, takut pada Allah. Tapi kalau bahas sifat Allah Ta'ala, nak tahu Tuhan duduk di mana, akhir sekali berlaku permusuhan dan perkelahian, berlaku cerca-mencerca, syaitan duk tepuk tangan. Patutnya bila kita kenal sifat Allah, kita berani lagi buat maksiat? Berani? Saya ada orang, tak ada orang ni. Sebab kita nak mengumpat kata. Kita tak tanya. Tapi kalau adalah hati kita sifat Allah Ta'ala bersifat dengan sama, Allah Ta'ala mendengar. Ada orang ke, tak ada orang ke, cerah ke, gelap ke, berani tak berani kita mengumpat? Tak berani sebab Allah Ta'ala mendengar. Kaunuhu basiran, Allah Ta'ala melihat.
Allah Ta'ala mengetahui. Jadi di mana kedudukan sifat, maka dia suruh kita kelahi dalam masalah sifat Allah Ta'ala ni. Tuhan duduk di mana, sifat Allah Ta'ala ni nak takwil ke tak takwil, dia suruh kita kelahi. Tapi yang menyebabkan kita tidak menghayati sifat-sifat Allah Ta'ala dalam kehidupan. Berjaya tak berjaya syaitan? Ini saya panggil pintu masuk syaitan yang cukup bahaya kepada kita. Maka para jemaah sekalian, kita kena ingat benda permainan-permainan begini tak perlu kita buat. Kita belajar untuk kita kenal Allah melalui nama-nama Allah Ta'ala. Asma'ul Husna ada 99. Nama Allah Ta'ala ni cukup indah. Bila kita susah hati, Allah Ta'ala ada sifat dia yang menyenangkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bila kita kata kita berdosa, Allah Ta'ala At-Tawwab, Al-Ghafur, Maha penerima taubat, pengampun. Bila orang ni pula di samsing dia ni, sombong, nak zalim pada orang, kita pula nama Allah Ta'ala Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Jalal. Jadi nama-nama ini sesuai dengan setiap golongan. Orang susah hati cari nama Ar-Rauf, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Jadi orang yang samsing kita beri pada Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Allah Ta'ala yang ambil tindakan. Sama juga dengan sifat Allah Ta'ala. Maka kita masuk sifat, kita kenal Allah. Ada setengah ulama salah dulu, dia kata kami dididik oleh bapa kami dengan 3 sifat je. Apa dia? Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala melihat. Cukup 3 ni masak dalam hati kami. Kita tak akan buat benda-benda mungkar, tak akan buat maksiat, tidak berlaku pecah amanah, tidak berlaku hilangnya apa-apa benda yang hilang ini, sebab kita sudah ada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini permainan syaitan, dia masuk supaya kita bertempur. Hari ini pertempuran yang berlaku semata-mata nak kelahi. Seorang imam, Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Abu Hasan Al-Ash'ari ni masyhurlah. Kita ni orang yang berpegang dengan mazhab, dia panggil Al-Ash'airah tu, ni sebuah kepada Imam Abul Hasan Ash'ari. Bila dekat dengan nak mati, di sahabat dia Abu Hazim Al-Abdawi, dia kata apa? Dia dengar Zahid bin Ahmad pergi tengok ziarah Abul Hasan Ash'ari. Abu Hasan kata apa? Saksikanlah bahawa aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat. Aku tidak mengkafirkan. Kerana semua orang itu nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa innama hadza kullu ikhtilaful ibarat. Cuma perbezaan itu ikhtilaf, berbeza dari sudut ibarat. Tapi kita besar yang berbeza tadi untuk apa? Untuk dijadikan senjata permusuhan. Maka para ulama telah menyenaraikan di antara perkara yang menjadi perbincangan ulama-ulama dulu, adakah Rasulullah waktu dia Mi'raj dia tengok Allah atau tidak? Berbeza di antara Sayyidah Aisyah dengan Ibnu Abbas. Jadi adakah isu ni kita nak bincang lagi sekarang? Yang kita nak bincang sekarang ini, iaitulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Sambung. Ila rabbiha nazirah. Muka yang bercahaya pada hari kiamat nanti, kepada Tuhan mereka akan memandang. Yang kita nak bincang hari ini, bagaimana kita nak mencalonkan kita ini orang yang layak tengok Allah Azza wa Jalla. Bila nak tengok Allah, kena masuk dalam syurga dulu. Nak masuk dalam syurga, di mana tiket? Ibadat kita kuat, hati kita ikhlas, tauhid kita tidak rusak. Ini patut diperbesarkan. Saya banyak soalan-soalan yang saya tak nak jawab. Orang mari tanya dia, apa pandangan ustaz tentang mak Nabi? Mak Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di mana? Saya kata, tanya mak awak duduk kat mana? Mak kita duduk di mana? Berapa lama dah awak tak pergi ziarah mak? Dia pun duduk fikir panjang. Lama dah dia kata. Pergi tengok ziarah mak kita tu. Kita bincang mak kita, bagaimana kita nak didik dia, bagaimana kita nak khidmat kepada dia, bagaimana kita nak beri maklumat kepada dia supaya dia mati dalam husnul khatimah, dia pejam mata dalam keadaan kita mendapat keredaan dan restu daripada ibu. Pergi balik, tak usah duk tanya mak Nabi. Mak Nabi, dia ada Nabi yang menyelesaikan masalah mak dia. Ini di antara kerja-kerja yang tidak memberi pulangan yang baik selain daripada berkelahi. Maka ini masuk dalam syubhat. Akhir sekali kita akan jadi menimbulkan isu perbalahan. Di antara yang seterusnya, dia panggil at-tashkik fi kitabillah. Dia cuba nak meragukan Quran. Hari ini tuan-tuan mungkin dengar satu kumpulan baru, nama dia G25. Ada je yang baru-baru ni, 25 nanti keluar 26 pula, 28, macam-macam. G25. Apa dia?
Dia nak tafsir semula kepada ayat-ayat Quran itu. Kalau kita suruh dia baca Quran, Allahu a'lam, kena tak kena, saya tak pernah test. Tapi ada orang yang cuba nak meragui Al-Quran. Oh, ini tafsir lama ni. Ulama 200, 2000, 1000 tahun dulu tafsir. Mana tafsirnya? Tafsir moden yang baru hari ni, yang sesuai dengan kita. Kalau tanya puak-puak pejuang hak asasi itu, dengan rambut warna-warni, dengan tak tutup aurat, bila tanya dia, awak orang Islam, oi, kenapa nak pertikaikan Islam saya? Tak. Kenapa tak tutup aurat? Tak ada dalam Quran. Dulu tak ada judi dalam Quran. Dia judi 4 ekor judi genting. Mana ada al-genting nu haram dalam Quran? Tak ada. Allah Taala sebut maisir. Jadi ada manusia yang cuba nak meragui. Seorang ulama nama dia Muhammad bin Ali bin Razib At-Tai. Dia ni duduk di Mekah di waktu pemerintahan Qaramitah. Zaimul Qurmuti Al-Janabi. Qurmuti ni dia pernah ambil Hajar Aswad buat balik ke tempat dia 20 tahun. Jadi dia duk bunuh orang haji. Bila dia bunuh orang haji, maka dia kata, bukankah kamu kata waman dakhalahu kana amina? Siapa dia masuk Mekah, dia aman. Tengok tak ada aman, aku boleh bunuh orang. Oh, sedap dia main pedang. Jawab di Syekh ni, mu ni tak faham ayat. Ayat ini khabar dengan makna suruhan. Al-khabar al-muradu bihil amru. Allah kata waman dakhalahu kana amina, siapa dia masuk dari ke Mekah ini, orang yang ada di Mekah adalah memberi keamanan. Bukan bila dia masuk ke aman jadi kebal, tetak tak luk, tembak tak meletup. Lah, kita yang duduk di Mekah, berilah keamanan kepada dia. Tengok. Itu saya belum lagi cerita bagaimana dialog Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Khawarij. Khawarij ni bila timbul yang menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Khawarij ni kata apa? Dia kata dia marah pada Sayyidina Ali sebab Sayyidina Ali pergi letakkan hukuman at-tahkim. Bila tentera Muawiyah nak angkat Quran tu kan, nak berhukum dengan Allah dengan Quran, dia kata kenapa kamu terima hukuman manusia? Patut al-hukmu la hukma illa lillah. Hukuman kita ni Allah saja. Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang yang pakar dalam bidang Quran, dia kata banyak dalam Quran itu Allah Taala suruh hukum dengan manusia. Contohnya bila berlaku perbalahan, Allah Taala suruh lantik 2 orang hakam, perbalahan suami isteri. Bila berlaku orang ni pergi tangkap hayawan perburuan, dia Tuhan sebut ya zawai adlin minkum, lantik 2 orang ini untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kata di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jadi Allah Taala pun beri peluang kepada kita dalam masalah-masalah ini untuk dilantik orang ni sebagai menjadi memutuskan dalam masalah. Maka hasil perbincangan itu berpuluh ribu Khawarij yang menentang Sayyidina Ali taubat balik. Ribu katanya. Saya tak ingat bilangan tepat, lari balik. Dengan sebab hujah yang telah dibawa. Di antara syubhat yang ditimbulkan oleh syaitan, iaitulah kita menjadi waswah dalam wuduk. Allah, orang waswah dalam wuduk ni daripada orang azan dia duk ambil wuduk tu sampai dekat-dekat nak beri salam baru sudah. Ada seorang sahabat saya, dia ni was-was. Kalau dia balik kerja petang, dia akan masuk tandas daripada asar sampai ke isyak. Asar sampai isyak. Dia kata, sebelum dia selesai masalah lah, dia mengadu dengan saya. Kata bila betul-betul waktu dia lepas, syaitan lepas kamu. Dia kata bila azan isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isyak, boleh ambil wuduk baik-baik. Selesai dah masalah. Saya kata sebab apa? Sebab 2 solat dah dia gam. Asar tak sempat, maghrib tak sempat. Saya tak berletih juga nak tunggu sampai subuh. Dia penat juga, dia kata kita lepas lah isyak bagi dia. Batu subuh tak dapat. Kan Nabi sebut dalam hadis, siapa dia terlepas solat asar tanpa uzur, seolah-olah dia ni witira ahluhu, seolah-olah dia ni kehilangan keluarga dia. Besar dosanya. Nak banding dia ada solat dosa besar belaka, tapi asar tu lebih besar, salatul wusta lebih besar. Jadi dia main. Azannya isyak macam betul-betul mata terlepas ikatan. Tak ada apa-apa, boleh ambil wuduk, tak ada waswah dah. Jadi saya pun jamak 3 selalulah. Asar, maghrib, isyak. Pakai jadi 3 jamak. Nasallallahu assalamatu alaihi. Jadi panjanglah saya bagi nasihat dengan dia. Akhir sekali insya-Allah dia selesai masalah. Di antara syubhat yang berlaku juga at-tanazu' fil qadar, orang yang duduk kelahi dalam masalah qadar, takdir Tuhan. Jangan duduk main.
Ni banyak orang main ni, dia kata, saya ni jangan marah, saya ni semua ni takdir Tuhan belaka. Tak solat pun takdir Tuhan juga. Orang kata senang ada. Kalau tuan-tuan jumpa orang lagu ni, nak berhujah ke tidak? Nak. Tak payah hujah. Tak payah. Dia kata macam tu, kita ping sebiji. Kenapa tumbuh saya? Takdir Allah. Nak kata apa? Jadi ke dia. Dia kata takdir juga. Mu tak semaya takdir tu, aku tumbuk takdir Tuhan kan. Lepas tumbuk biji lagi. Takdir kali kedua pula mari. Nak kata apa? Baru dia taubat saya rasa. Jadi kalau kita hujah pun tak jadi. Jadi ini dia panggil syubhat yang ditimbulkan oleh apa ni? Di antara syubhat lagi iaitu timbul meragui tentang keindahan Islam itu sendiri. Kenapa Islam suruh orang perempuan tuduh? Kenapa laki-laki tak bertuduh? Dia banyak masalah dia bagi. Kenapa majaklah kenapa? Dalam bab, contohnya dalam bab harta pusaka, kenapa yang perempuan dapat satu? Laki-laki dapat dua? Ini tak adil. Allah Ta'ala pun tak pandai juga. Tengok. Dia marah dengan Tuhan sama sekali. Jadi itulah para jemaah sekalian, penyakit-penyakit syahwat dan penyakit syubhat, inilah penyakit yang melanda hati kita. Jadi tuan-tuan bolehlah tengok dalam rakaman yang saya buat, tajuk dia Kitab Penawar Bagi Hati. Tengok dalam YouTube Abu Anas Mailani itu, di situ ada 30 siri penawar bagi hati. Tuan-tuan belajarlah. Jadi setakat itulah yang saya mampu untuk beri motivasi pengurusan ibadat kita di sini, dan juga dalam masalah bagaimana nak menguruskan hati kita supaya tidak terjebak dengan penyakit-penyakit yang sangat bahaya ini. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.